أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengunia dan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin, yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita secara berkekalan dan dijadikan pula kita ini orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab syukur itu mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, bahkan ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, perkara yang ingin saya sebut untuk kita sama-sama perhatikan dan renungi serta mengambil iktibar daripadanya ialah berkait dengan fitnah akhir zaman, yang mana kita ini sedang berada pada zaman yang dimaksudkan dengan zaman fitnah itu zaman yang disebut dalam hadis Nabi, zaman yang penuh dengan pancaroba. Jadi mudah-mudahan perkhabaran-perkhabaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam itu memberi pedoman kepada kita untuk kita melalui jalan yang mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dan menjauhi sesuatu yang boleh menyesatkan dan merosakkan kita dan menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun pergi meninggalkan kita dan telah meninggalkan dua khazanah yang berharga. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Ada riwayat yang lain wa itrati. Aku tinggalkan pada kamu ini dua perkara dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kerana perkataan yang disebut di dalam hadis itu, lan itu dari segi bahasa Arab berlarutan, tak akan sesat sampai bila-bila sekiranya memenuhi syarat yang disebutkan. Lan tadillu abada, dikuatkan lagi dengan abada, selama-lamanya tidak akan sesat, tidak akan menyimpang, tidak akan terbabas, tidak akan terpesong. Ma in tamassaktum bihima,
selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan itu. Dan ini jaminan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sedia maklum, kitab yang diturunkan kepada kita, yang membacanya itu adalah ibadah, dan di dalamnya mengandungi banyak perkara, perintah dan larangan Allah, perkhabaran Allah tentang apa-apa yang akan berlaku di masa akan datang dan sebagainya, disebut di dalam Al-Quran. Kemudian adanya sunnah, wa sunnati, sunnahku. Jadi sunnah, apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Secara mudahnya sunnah ini apa yang disepakati ulama, iaitu kata-kata Nabi, perbuatan Nabi dan takrir perakuan Nabi. Yani apa-apa yang Nabi sebut, apa-apa yang Nabi kata, semuanya jadi sunnah. Demikian juga apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, semuanya tidak ada pengecualian satu pun. Semuanya menjadi sunnah, sumber hukum. Demikian juga takrir perakuan Nabi. Nabi mengakui apa yang dibuat, tidak membantah, tidak melarangnya. Itu juga termasuk dalam sunnah. Jadi kita kena faham apa itu sunnah. Bukan saja apa yang Nabi kata, bukan saja apa yang Nabi buat, tapi termasuk juga benda yang Nabi tak buat tapi Nabi mengakuinya, memperakukannya. Saya nak jelaskan ini kerana ada beberapa pemikiran-pemikiran yang kalau kita tengok secara teliti ada sedikit masalah di sini. Iaitu terutamanya hari ini, apa yang Nabi buat ke tak? Nabi tak buat tak tak? Nabi buat ya. Ini kena tengok. Sebab termasuk dalam sunnah takrir ni Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang orang buat. Seperti ketika sahabat Nabi makan daging dob. Dob ni dia macam biawak lah, tapi bukan biawak, bukan spesies tu, spesies lain. Jadi bila sahabat makan, Nabi tak makan. Nabi kata kaumku tak biasa makan benda ni, tapi Nabi tak larang, Nabi tak buat. Tapi perkara itu dinamakan takrir, perakuan Nabi. Tapi Nabi tidak melakukannya. Banyak perkara yang Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi suruh. Nabi suruh buat. Banyak benda Nabi tidak buat dengan erti orang nampak benda tu, tapi Nabi suruh. Seperti apa? Seperti apa yang Nabi sebut tentang fadilah ayat Al-Kursi. Orang yang membaca ayat Al-Kursi dubura kulli solah, setiap kali lepas sembahyang. Itu ada saranan daripada Nabi. Tapi di dalam hadis tidaklah pula diriwayatkan setiap kali Nabi sembahyang, lepas sembahyang Nabi baca ayat Kursi. Tidak diriwayatkan seperti itu. Jadi tidak semua yang Nabi tidak buat itu tidak boleh. Kena faham istilah sunnah ni. Demikian juga tidak semua yang Nabi buat itu boleh kita buat. Tidak semua. Nabi kahwin 9. Dan itu khas untuk Nabi, bukan untuk kita. Tapi Nabi buat yang itu, tapi kita tidak boleh buat. Nabi melaksanakan puasa wisal. Wisal ni puasa yang berpanjangan, berhari-hari tak buka sekali. Tapi kita dilarang. Jadi tidak semua yang Nabi tak buat tu tak boleh buat. Dan tidak semua benda yang Nabi buat itu kita boleh buat berkedak juga. Ada beberapa perkara yang pengecualian, yang khususiah untuk Nabi. Ini aspek ini yang perlu kita faham. Ini sebagai mukaddimah lah. Itu yang disepakati oleh ulama.
3 perkara. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir perakuan Nabi. Tapi ada juga yang meluaskan skop sunnah ni sehingga budaya Nabi itu, sirah hidup Nabi, sejarah Nabi, perjalanan Nabi, semua juga dikira sebagai sunnah. Itu yang meluaskan lagi skop. Sehingga keadaan Nabi, perwatakan Nabi dan sebagainya, itu juga dikira sebagai sunnah. Tapi 3 perkara tadi itu disepakati oleh ulama. Yang lain daripada itu ada khilaf di antara alim ulama. Baik, balik kepada asal hadis, Nabi memberi jaminan sesiapa yang selama mana seseorang itu berpegang dengan 2 perkara ni, Al-Quran dan Sunnah, dia dijamin tidak akan sesat sampai bila-bila. Tapi kenyataannya hari ini, dan itu sudah dikhabarkan, sudah diberitahu, umat Islam ini berpecah-pecah. Riwayat menyebut umatku ini berpecah pada 73. Dan umat yang terdahulu, orang Yahudi 71, orang Nasrani 72, orang Islam 73, banyak lagi. Dan riwayat itu berbagai-bagai. Sirah riwayat itu bermacam-macam. Tapi kesimpulannya, intibati daripada hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ni, umat Islam ini akan berpecah sebagaimana umat-umat terdahulu juga berpecah kepada jumlah yang sangat banyak. 73. Baik, apakah 73 itu dengan makna bilangan itu atau makna lain? Itu juga ada tafsiran yang berbeza. Sebahagian ulama menyatakan memang menurut bilangan itu. Tapi segolongan yang lain menafsirkan berpecah kepada jumlah yang banyak, yang mungkin tidak tertentu dengan jumlah itu. Tapi 70 ni atau 7 dalam bahasa Arab ini, dalam penggunaan bahasa, tidak semestinya menunjukkan jumlah perkataan tu, bilangan tu. Kadang-kadang dia menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Apa-apa hal pun tetap diakui umat Islam ini akan berpecah. Cuma ulama berbeza pandangan, yang berpecah itu apakah umat Islam atau umat manusia. Itu ulama ada perbezaan pandangan sikit. Sebahagian mereka itu kata 73 tu yakni umat manusia selepas zaman Nabi Muhammad ni. Umat manusia. Maksudnya termasuklah penganut-penganut agama lain. Capur-capur semua tu 70 lebih jumlahnya, pecahan itu. Agama Bahai ke, agama Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, Sikh ke, macam-macam masuklah ke tu. Kerana umat yang dimaksudkan di situ menurut mereka ini adalah ummatud da'wah, iaitu umat Nabi Muhammad yang disuruh, yang menerimanya jadi Muslim. Yang terima seruan Nabi ni mereka jadi Muslim. Yang tidak terima seruan Nabi ni mereka menjadi kafir. Tapi mereka ini tetap termasuk dalam mana umat, tapi ummatud da'wah. Jadi berdasarkan ini, sebagian ulama mereka kata bahawa 73 tu termasuk semua manusia ni, pelbagai agama ni. Jadi kebarangkalian orang-orang Islam ni selamat tu lebih besar lah. Sebab apa? Sebab 73 tu masuk pula ke agama-agama lain. Dan Nabi kata satu saja yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang menjadi perjalanan hidupku dan perjalanan sahabat-sahabatku. Tapi sebahagian ulama mereka kata 73 itu adalah pecahan dalam kalangan umat Islam sendiri. Umat Islam saja, tak termasuk yang lain. Kerana mereka memahami umat di situ adalah ummatul ijabah, umat yang terima seruan Nabi. Siapa? Orang Islam lah. Jadi 73 tu di kalangan orang Islam saja. Jadi berdasarkan kepada pandangan yang kedua ni, kebarangkalian selamat tu nipis sikit lah. Sebab apa? 73 tu di kalangan orang Islam saja je. Tapi sekian banyak 73 tu saja yang selamat. Jadi kebarangkalian tu nipis sikit. Tapi kalau ditafsirkan dengan hak pertama tadi tu, 73 ni umat manusia termasuk agama-agama lain, maka kebarangkalian umat Islam ni selamat tu besar, tinggi. Kebarangkalian kalau congok ikut matematik lah,
Keberkatan yang lebih tinggi. Baik, itu yang Nabi beritahu. Persoalannya, apa puncanya? Baik, sebelum saya nak tengok satu dua punca untuk kita sama-sama perhatikan dan mengambil manfaat daripadanya, untuk sebenarnya ilmu ni untuk kita tengok diri kita, bukan nak tengok orang. Nabi beritahu dulu pedoman-pedoman. Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pegangan semua orang. Tapi tetap berlaku perpecahan, perbezaan. Kadang-kadang perbezaan yang berat melibatkan akidah. Kadang-kadang perbezaan yang ringan melibatkan hukum-hukum fiqh, masalah-masalah cabang. Tapi kenapa terjadi? Maka di sini Nabi beri kita pedoman-pedoman lain sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Maka antaranya adalah yang menjadi pedoman kita untuk memahami Al-Quran dan hadis ini, pertama sekali adalah sahabat-sahabat Nabi. Pedoman kita adalah sahabat-sahabat Nabi. Dengan erti Al-Quran yang diturunkan, hadis yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi ini, maka pendapat-pendapat sahabat, pandangan-pandangan sahabat, pendirian sahabat perlu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Perlu. Itulah yang disebut di dalam hadis Nabi tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu perjalananku dan perjalanan sahabat-sahabatku. Jadi, bahawa yang ditinggalkan itu Al-Quran dan hadis, maka apa yang dilakukan oleh sahabat pun perlu diambil kira juga, kerana dia adalah penafsir kepada, penguat kepada, ataupun dia penjelas kepada memahami Al-Quran dan hadis. Saya sebut satu-satu ni kerana ada contoh yang saya nak beri lepas ni, supaya kita tahu, perkaranya. Jadi sahabat Nabi menjadi pedoman untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sahabat Nabi ni ramai. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Maka di antara yang khusus di antara sahabat ni, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Dan mengenai mereka ini Nabi bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, al-khulafa ar-rashidin. Siapa al-khulafa ar-rashidun ini? Ulama-ulama mereka itu menyatakan 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini termasuk Khulafa Ar-Rashidun. Sebahagian mereka itu dia tambah seorang lagi dari dinasti Abbasi, dari dinasti Umayyah, iaitu Umar ibn Abdul Aziz. Jadi 5 orang yang diakui sebagai bertaraf Al-Khulafa Ar-Rashidun. Jadi pedoman-pedoman Al-Khulafa Ar-Rashidun ini adalah penting untuk diambil kira untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sebab apa saya kata gini? Hari ini timbul satu slogan Quran hadis. Tak ada ni tak pakai. Ni saya kabur dulu lagi. Slogan yang baik, tapi dari segi tatbik, pelaksanaan membawa kepada banyak kepincangan. Ni saya ke bawah-bawah. Akan saya beri contoh. Akan beri contoh, tengok apa benda yang akan saya contohkan. Ini Quran hadis, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak pakai. Tengok. Lepas tu saya beritahu satu-satu. Jadi tanpa kita sedar, hadis memberitahu pedoman-pedomannya. Jadi Khulafa Ar-Rashidin itu Nabi suruh pegang. Baik. Kemudian apa lagi yang Nabi sebut? Antaranya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi para ulama ini diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ulama, siapa ulama? Pada dasarnya orang yang memiliki dan menguasai ilmu.
pengetahuan yang mendalam, yang kukuh dalam bidangnya. Mereka ni perlu diambil kira untuk memahami Al-Quran dan hadis. Hari ni mengaji tak tahu mana, tiba-tiba nak tafsir sendiri Quran, nak fahami sendiri hadis. Keluarlah fatwa-fatwa bahagian kenyataan-kenyataan yang canggung. Dan mulalah menyalahkan fatwa-fatwa alim ulama mujtahidin yang terdahulu. Ni tak kena, ni tak kena. Ni buahnya. Ini puncanya. Jadi diberitahu al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa lagi? Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan ijma', tidak akan bersepakat dalam kesesatan. yakni persepakatan ijma' di kalangan alim ulama ini adalah menjadi satu instrumen, menjadi satu perkara yang penting dalam rangka memahami Al-Quran dan hadis. Ijma' ulama. Apa lagi? Nabi juga ada menyebut tentang As-Sawadul A'zam. Apa itu As-Sawadul A'zam? Iaitu pegangan atau pilihan majoriti dari kalangan alim ulama, majoriti. Itu juga menjadi perkara yang boleh dijadikan pedoman untuk memahami Al-Quran dan hadis, iaitu pegangan majoriti alim ulama. Kalau ijma' ni semua sepakat, majoriti ni dikurang sikit. Mungkin ada yang tak setuju, tapi majoritinya, sebahagian besarnya menerima atau menolak sesuatu perkara. Itu disebut sebagai As-Sawadul A'zam, majoriti pada umatnya. Ini juga sebagai instrumen ataupun sebagai satu perkara yang kita perlu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi bahasa mudahnya, bila Nabi beritahu kepada kita, kita ditinggalkan Al-Quran dan hadis, kita perlu alat-alat tadi itu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bahkan kita sendiri mendengar, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada perkara ini. Sesiapa yang menafsirkan Quran dengan akal dia, yang ini bukan berasaskan ilmu, bukan berasaskan kepada keilmuannya itu, dia tetap berdosa sekalipun tafsirannya itu betul. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Nak beritahu bahawa menafsirkan Quran dan hadis itu tidak boleh dilakukan sebarangan, apatah lagi kita tak cukup alat, tak cukup kemampuan untuk melakukan. Dan itulah yang sedang diwar-warkan hari ini. Ada tak Al-Quran? Ada tak hadis? Terus tak ada Al-Quran, tak ada hadis, tak boleh pakai. Dan macam-macam lagi lah. Ini nanti kita akan lihat. Baik. Kemudian umat ini telah berkembang dan terjadi daripada satu zaman ke satu zaman berlakulah fitnah-fitnah yang tertentu. Cuma saya nak beritahu satu dua saja berkait dengan apa yang saya sebut tadi, iaitu antara fitnah akhir zaman ni fitnah kejahilan dan fitnah hawa nafsu. Ini antara punca, antara perkara yang menyebabkan porak-poranda, huru-hara, penyimpangan, penyelewengan dan macam-macam lagi lah. Antaranya punca kerana kejahilan dan punca kerana hawa nafsu. Baik. Dan ini, apa yang saya sebut ini, saya rujuk kepada satu hadis Nabi. Sayati alaika zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu. Akan datang kepada kamu ni satu zaman, kata Nabi, yang mana pada zaman itu alim ulama'nya, yang alim, yang ulama'nya itu qalil, sedikit jumlahnya, tak ramai. Tapi yang ramainya kathirun khutaba'uhu, juru cakap, pemidatu, yang itu yang ramai. Tapi yang betul-betul alim, qalil.
qalilun ulama. Sebab tu hari ini kita tak heran pandangan-pandangan fatwa-fatwa daripada alim ulama kadang-kadang kalah berbanding pandangan yang diberi oleh orang yang popular. Kadang-kadang ulama pun boleh kalah hari ini. Nak kata apa zaman hari ini? Kerana kemasyhuran. Sekalipun pandangan tu cendai, tapi oleh kerana suhu kalah pandangan ulama. Sekalipun pandangan ulama tu ada hujah yang kuat, dalil yang teguh. Kenapa? Ini qalilun ulama'uhu kasirun khutaba'uhu. Sedikit alim ulamanya, tapi ramai juru cakapnya, pemidatunya. Dan kita akan menghadapi zaman ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua, mudah-mudahan. Kasirun su'aluhu qalilun mu'tuh. Yang meminta, yang mencari, yang mengumpul ramai, tapi yang memberi, yang membelanjakan sedikit. Yang mengumpulkan, yang mencari banyak, ramai. Yang minta ni kasirun su'aluh. Minta ni kumpul ramai. Yang cari ni banyak. Tapi mu'tuh, yang memberi, yang membelanjakan qalil, sedikit. Baik, kemudian di penghujung riwayat ini Nabi sebut, dan itulah yang saya nak sebut, al-hawa fihi qaidul ilmi. Pada waktu itu hawa nafsulah yang memandu ilmu. Bukan ilmu memandu orang, tapi nafsu orang memandu ilmu. Apa artinya? Sepatutnya ilmu itu yang pandu kita, yang akan menyinari akal kita, akal hati nurani kita, ilmu yang menerangi. Kita ikut pedoman ilmu. Sekarang hawa nafsu yang kontrol ilmu, yang gunakan ilmu, yang memandu arah mana ilmunya itu. Keinginan kita yang mengawal ilmu. Bahkan kadang-kadang ilmu itu dibawa menurut keinginan. Ini akhir zaman akan timbul. Tak boleh nak lagi. Nabi beritahu. Nak tak nak, itulah zaman. Baik. Persoalannya kita nak tengok apa puncanya. Ramainya alim ulama, kurangnya alim ulama, ramai pemidatu juru cakap, kurangnya ramai banyak yang minta, mencari, mengapa, tapi kurang yang memberi, yang membelanjakan kurang. Dan pada waktu itu hawa nafsu menjadi pedoman, pemandu kepada ilmu, bukan ilmu memandu orang. Baik, puncanya menurut penelitian saya lah. Mungkin betul, mungkin salah. Dan penelitian saya pun bukan atas akalan, saya rujuk pada hadis juga. Jadi kalau terima, rasa munasabah, terimalah. Rasa tak munasabah, tuklah ke laut. Tak ada masalah apa-apa. Maka menurut saya, berdasarkan dalil yang kita baca itu, pertamanya punca kerana rosak jiwa, rosak hati. Sebab apa jadi rosak hati? Maka sebab rosak hati itu banyaklah. Antaranya ilmu tentang hati manusia itu dijauhkan, ditinggalkan. Bila ilmu tentang tu tak ada, amalan jauh-jauh sekali lah. Kerana orang nak amal ni, nak buat ni ada ilmu dulu. Tapi kalau ilmunya sudah ditinggalkan, sudah dikesampingkan, amalannya lebih-lebih lagi ditinggalkan. Maka ini berbalik kepada hadis Nabi. Berkait dengan hadis yang menyebut tentang ilmu yang akan diangkatkan oleh Allah. Yang diangkatkan oleh Allah. Iaitu bagaimana? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, kata Nabi. Allah Ta'ala ni tidak mengangkat ilmu, la yaqbidul ilma intiza'an, dengan cara dia cabut daripada min sudurin nas, daripada dada, yakni dari hafalan, daripada ingatan manusia. Bukan cara tu. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, tapi cara dia dimatikan alim ulama. Tempat ilmu duduk, tempat ilmu tu ada. Ilmu di kitab banyak, kedai buku banyak, library banyak.
Tapi orang yang menguasainya itu yang kurang. Dimatikan alim ulama. Kalau alim ulama mati, kitab apa pun tak gunalah. Ulama tak ada nak baca, nak erti, baca pun tak erti. Apatah lagi nak ambil pedoman di dalam tu, ulama tak ada. Jadi bukan ilmu tu yang hilang. Alim ulama tempat ilmu bersarang tu hilang, mati. Biqabdil ulama. Lalu kata Nabi, hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Na'udzubillah. Lalu manusia mulalah berpedomankan kepada orang-orang yang jahil, sehingga tidak ada lagi orang yang alim, kata Nabi. Maka manusia mula berpedomankan kepada yang tidak berkeahlian dalam bidang sesuatu perkara itu. Orang akan berpedoman kepada yang jahil, yang bukan tahu tentang perkara itu. Lalu mereka ditanya dan mereka ni menjawab, memfatwakan. Lalu mereka ni bukan saja mereka sendiri yang terbabah dan sesat, bahkan menyesatkan yang lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauh kita daripada perkara ini. Itu baik. Kemudian perawi hadis ni, dia kata ketika nak ada yang ni nak menyampaikan hadis kepada generasi selanjutnya ni, dia kata, mu nak tahu dah ilmu apa yang mula-mula sekali yang akan diangkat oleh Allah. Jadi kata perawi hadis ni, al-khusyu', ilmu khusyu'. Ilmu apa ilmu khusyu'? Sudah tentu ilmu yang melibatkan hati manusia. Sebab khusyuk tu perangai hati manusia, bukan perangai badan kita, perangai hati kita, sifat hati manusia. Maka ilmu yang membabitkan hati, itu ilmu khusyuk. Ilmu itulah antara yang awal dicabut oleh Allah. Kan dicabut oleh Allah, sehingga manusia hilang takwanya, hilang waraknya, hilang zuhudnya, hilang akhlak baiknya, hilang adabnya, hilang rahmahnya, hilang kemesraannya, hilang persaudaraannya. Timbullah kebencian, permusuhan, kedengkian, sifat-sifat buruk, ketamakan, macam-macam. Maka disitulah Nabi kata, al-hawa fihi qaidul ilm. Hawa nafsu lah yang akan pandu ilmu, bukan ilmu pandu hawa nafsu. Sebab jiwa manusia sudah rosak, banyak sifat buruk, dengan tamuk, dengan hasadnya, dengan jadi ilmu-ilmu ni dia pula udah erong ke ilmu ni. Menurut kehendak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua ini. Itu punca dia. Kalau betul-betul lah, kalau sedap betul, tahu lah ilmu ni. Kita kabur je. Baik, saya nak kuatkan lagi keadaan ini. Jadi ilmu itu hari ni orang panggil ilmu tasawuf. Kalau dulu orang panggil ilmu ihsan, orang panggil ilmu suluk, ataupun ilmu batin, ataupun ilmu qalbi, nama yang berbagai-bagai, merujuk pada sumber yang berbagai-bagai, tapi hakikatnya satu. Yang hari ini orang panggil ilmu tasawuf. Yang tu hilang. Lalu timbullah keadaan-keadaan manusia hilang jiwanya, hilang adabnya. Maka disitulah timbul masalah yang disebutkan tadi. Maka antara yang berkait dengan ini mengenai apa yang Nabi beritahu akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman, dan Nabi sebut kriteria, ciri-ciri, sifat-sifat. Tapi Nabi tak kabur dari bangsa mana, dari keturunan mana, Nabi tak kabur. Cuma Nabi beritahu tentang ciri, sifat-sifat dia dalam hadis yang banyak dan panjang hadis ni. Maka kalau kita perhatikan ciri-ciri ini, semuanya berpunca daripada jiwa yang tandus, jiwa yang rosak, jiwa yang penuh dengan sifat buruk, jiwa yang kerah, hati yang rosak, hati yang penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik. Dengan bahasa mudahnya, hilang tasawuf. Lalu kesannya apa? Kesan itu yang kita nak tengok sikit, berkait dengan apa yang saya nak sebut. Baik, saya nak beri ringkasan tentang apa yang Nabi beritahu tentang kriteria ni. Bahawa Nabi, kita sedia maklum, yang akan merosakkan kita dan agama kita sudah tentu daripada kelompok-kelompok yang bukan beragama dengan kita, terutama daripada Yahudi dan Nasrani. Dan itu dengan nas.
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan senang, tidak akan suka hati, tidak akan senang duduk, tak akan reda sehingga kamu mengikuti mereka itu. Bahkan disebut dalam hadis, kamu akan mengikuti mereka ini sedekah demi sedekah demi sedekah, lepas tu sedekah demi sehasta demi sehasta, sehingga mereka ni apabila mereka masuk lubang biawak pun dakhaltumu, mu akan masuk juga. Dan kita sedia maklum bahawa mereka ni kelompok-kelompok yang memang tidak menyenangi. Tapi rupa-rupanya Nabi beritahu bahawa kerenuh yang terjadi pada umat ini juga datang dari dalam lubuk orang Islam itu sendiri. Dan inilah yang disifatkan oleh Nabi dalam hadis yang panjang. Maka antara kriteria yang disebut oleh Nabi, ya saya nak ringkaskan kerana saya nak beri contoh tentang kecelaruan ni, iaitu yang disebut dalam hadis Nabi, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka ini membaca Al-Quran, yakni ahli Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi Quran yang mereka baca itu tidak melangkaui, melebihi kerongkong mereka ni. Maksudnya apa benda tak melebihi? Kalau lebih dia tu apa benda dia? Jantung kita, hati kita. Dengan erti mereka ni baca Al-Quran secara luaran saja, tetapi tidak sampai menjadi suatu penghayatan mereka, tak sampai ke hati. Dalam bahasa mudah, bahawa Al-Quran itu adalah bacaan yang dihalakan kepada orang, tapi tidak kepada diri sendiri. Kemudian disebut lagi dalam riwayat, yaquluna biqaul, dalam beberapa riwayat yang saya gabung-gabungkan dia lah, antaranya iaitu hudasa al-asnan, sufaha al-ahlam. Hudasa al-asnan ini iaitu, kalau kita terjemah perkataan ini, hudasa al-asnan ni orang-orang yang muda umur dia. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan orang muda yang umurnya umur muda, bukan, tetapi muda dari segi perangai dan watak. Iaitu apa benda perangai orang muda, emosinya tinggi, semangat tinggi, akal pendek sikit. Kadang-kadang emosinya menenggelamkan kewarasan akalnya. Nafsunya lebih tinggi daripada kebijaksanaan. Tindakannya itu kadang-kadang menjadi tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, tidak hikmah. Itu sikapnya Nabi beritahu, sikap seperti itu. Hudasa al-asnan, sufaha al-ahlam. Sufaha al-ahlam iaitu memiliki gaya berfikir, gaya menganalisa atau berfikir yang sangat teruk. Gaya berfikir yang canggung. Kata orang, kalau kita bahasa kita panggil rasional. Tak rasional mana? Kata orang nungging. Kalau gaya berfikir itu, kalau kata orang cendeng kok tebeng, cendeng dia tu. Gaya berfikir yang tidak ada asas yang kukuh, yang kuat. Gaya memahami. Kemudian Nabi sebut lagi, yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysu minhu fi syai', kama qala. Mereka ini berbicara menggunakan kata-kata sebaik manusia, dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka ini berbicara menggunakan kata-kata sebaik manusia, bicara mereka, percakapan mereka menggunakan Al-Quran hadis, Quran hadis. Yaquluna biqauli khairil bariyah, berbicara menyebut kata-kata sebaik manusia, Al-Quran dan hadis. Walaisu minhu fi syai', tapi mereka sendiri tak ada bahagian pun pada Al-Quran dan hadis yang mereka baca. Mereka sendiri pun tak pakai mana. Kemudian disebut lagi, la salatukum ka salatihim, salatmu tidak seumpama mereka. Apa arti? Yang penampilan zahir keislaman mereka ini sangat mengagumkan, sehingga orang lain tengok rasa rendah diri. Tapi hakikat sebenarnya tidak seperti itu. Riwayat lain menyebut tu'jibunahum wa yu'jibuna anfusahum. Kamu merasa kagum terhadap mereka tu. Tengok pada nampak kebaikan, nampak keislaman baik, mengagumkan. Tapi wa yu'jibuna anfusahum, mereka sendiri pun rosok jiwa, bangga diri.
Mereka bangga dengan diri. Mereka bangga dengan kebaikan diri sendiri, dan itu sifat yang buruk. Kemudian disebut lagi beberapa riwayat yang panjang, banyak lagi beberapa hal disebut itu. Tapi nak beritahu kesimpulan yang boleh dibuat bahawa semua itu berpunca daripada kerosakan jiwa. Baik, boleh sambil masa sikit lagi boleh? Kita tanya Imam sini dulu lah. Sikit lagi saya nak beri contoh tu. Baik, balik kita kepada persoalan asal, iaitu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka sejarah mendapati bahawa bila timbul fitnah-fitnah ini, maka timbullah satu trend. Kalau kita tengok ciri-ciri yang saya sebut, saya sengaja sebut ciri-ciri tadi tu, timbullah satu trend dalam kalangan umat ini yang ada ciri-ciri tadi tu. Ada ciri-ciri tadi tu, lalu mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak wajar, pandangan-pandangan yang keliru. Yang saya mungkin tak nak pergi banyak, cuma nak pergi mungkin sedua je. Baik, contoh yang saya beri tadi tu sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang sangat berat. Saya nak terus kepada contoh. Nak pakai lah, tak mau pakai sudah lah. Nak beritahu sufaha al-ahlam. Baik, contohnya kalau dalam bidang akidah, atas nama slogan balik kepada Quran, balik kepada sunnah. Al-Quran itu hendaklah difahami sebagaimana diturunkan. Hadis pun seperti itu, tak boleh kita jelas tawi-tawi, tak boleh. Kalau Quran kata gitu, gitulah. Hadis kata gitu, gitulah. Tak boleh. Jelas lain, tawi-tawi ni tak ada. Jadi apa implikasi dia? Maka atas nama balik kepada Quran, balik kepada sunnah, dan kena pegang seperti yang sunnah sebut gitu, Quran sebut gitu, gitulah. Dah nak kata apa dah, gitulah. Baik, atas pahaman ni, kalau saya sebut, boleh saya katakan kaedah ni, kaedah yang saya sebutlah. Kaedah kalau Tuhan kata gitu, gitulah. Kalau Al-Quran kata gitu, gitulah. Baik, kaedah ni bila diterapkan tanpa mengambil kira pedoman ulama dulu beri pedoman kepada kita, ayat Al-Quran ini ada yang muhkamat, yang jelas makna dia tu, ada yang mutasyabihat, yang keliru, yang perlu dijelas, ditakwil. Itu ulama kita sudah memberikan keilmuan kepada ni. Bahkan asasnya disebut dalam Al-Quran, ada yang muhkamat tadi, ada yang mutasyabihat. Ulama kita mengambil kira ni. Mari golongan ni gaya berfikir tadi, tak boleh. Quran kata gitu, gitulah. Kaedah dia dah buat apa itu? Dah Quran kata gitu. Baik. Kaedah ni kalau dipakai kepada semua ayat, bawa penyakit. Cuma malangnya kaedah ni selalunya dipakai pada ayat berkaitan dengan Tuhan berada di arasy. Tu je. Dipakai ayat tu je. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan itu istiwa. Istiwa dalam bahasa kita duduk macam raja duduk atas singgasana dia tu. Duduk gitu tu. Macam raja duduk atas singgasana tu. Tuhan duduk di arasy. Jadi penjelasan tidak diberi dengan baik, tak apalah. Yang saya nak sebut sikit di sini, persoalannya sekarang, orang-orang yang membangkitkan perkara ini, kalau boleh saya katakan, saya faham daripada kenyataan mereka ni, daripada penjelasan mereka ni, memang Tuhan tu ada tempat dia, iaitu di arasy tu lah. Baik, bila ditanya kaedah tak dipakai, Tuhan kata gitu. Tuhan kata gitu. Baik, kalau Tuhan kata gitu, macam mana pula dengan ayat Al-Quran, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja mu berada, itu rupa Tuhan, muka Tuhan belaka tu ni, depan kiri kanan, berada ke mana? Muka Tuhan belaka. Dah ayat ni nak pakai gitu juga ke mana? Dah Tuhan kata gitu, kita pakai gitu. Dah ni Tuhan mana? Tuhan belaka dia. Mu menghadap ke mana? Menghadap situ, baju ni muka. Itu kata sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang berat.
Tuhan kata gitu, kena menyakit ni. Kena menyakit ni. Tapi atas makna yang baik. Balik Quran, sunnah. Tuhan kata gitu, gitulah. Dia kata gitu, gitulah. Ni penyakit dia. Bila Tuhan di aras tu, tak apalah benda tak nampak. Benda tak nampak jauh ni. Tapi depan mata, nak kata ke mana? Nak kata ni Tuhan. Tuhan ni. Tapi ayat Quran memang kau begitu. Fasamma wajhullah. Maka di sanalah menghadap ke mana? Menghadap situ, tu muka Tuhan. Menghadap situ, tu muka Tuhan. Jadi kaedah yang kata tu, sebab apa gitu? Tuhan kata gitu, tak boleh pakai. Kena tengok ayat ulama. Benda ni sudah dijelaskan oleh ulama dulu. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Mutasyabihannya kena jelas ikut kaedah dia. Dan sudah jelaskan ulama. Baik. Itu contoh mudah. Jadi kesimpulan mudah saya nak beri satu dua contoh lagi. Tak apa saya nak beri, sengaja saya nak beri contoh ni. Iaitu daripada slogan-slogan tadi itu, kembali ke Quran, sunnah, maka timbullah suatu pendekatan atas nama balik berquran, balik sunnah. Yang tak ikut slogan tu ada labeling baru, iaitu dikafirkan, disyirikkan, dibid'ahkan. Kerana dia ikut slogan balik tu, balik Quran, balik sunnah ni. Baik, saya nak beri contoh. Kita sesuatu perkara tu kena tengok. Sebab tu saya kata tadi, fitnah kita hari ni fitnah ilmu. Dan yang kedua fitnah hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Tapi fitnah ni timbul, iaitu mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang, mudah membid'ahkan orang. Baik, contoh saya nak ambil orang bid'ah dulu. Boleh Tuan Imam saya ambil masa sikit lagi? Boleh 5-6 minit lagi dah? Baik. Atas nama membid'ahkan, maka hadis Nabi yang selalu dibaca, saya sebut ni acak kali dan banyak tempat, tapi saya rasa perlu saya sebut. Bila Nabi sebut kullu bid'atin dalalah, ringkas cerita hadis tu, adanya panjang. Setiap yang baru tu sesat. Kullu bid'atin dalalah. Jadi ulama-ulama kita memahami kullu di sini bukan semua. Sebab dalam bahasa Arab kullu itu kadang-kadang lil jami' untuk mana semua. Kadang-kadang dengan makna lil majmu' untuk sekelompok, tapi bukan semua. Jadi ulama kita, sebab itu dalam perkara ni ulama kita membahagikan bid'ah tu, ada yang bid'ah yang baik hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Sebab kullu tu bukan semua. Itu kefahaman ulama kita dulu. Asy-Syatibi membahagikan bid'ah kepada 5. Ada yang wajib, wajib pun ada bid'ah. Perkara bid'ah tu wajib. Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang harus, ada yang makruh, sebagaimana hukum yang 5 tu. Maka bid'ah pun terbagi gitu juga. Imam Syafi'i pecah dulu. Sebab apa ulama ni pecah gitu? Tidakkah dia baca hadis tu kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah tu sesat belaka? Dah mereka ni tak tahu ke? Imam Syafi'i tak tahu ke benda ni? Sebab mereka tahu kullu di sini bukan makna semua, dengan makna sebahagian. Sebab bahasa Arab ini kena tahu. Sebab tu orang nak jadi mujtahid ni, dia kena betul-betul pakar dalam bahasa ni, alat dia. Tapi mari kita hari ni semua bid'ah belaka. Tak kira benda-benda bid'ah belaka. Hak baru tak ada zaman Nabi, tak boleh pakai bid'ah belaka. Termasuklah wirid basmayang, bid'ah. Wirid, maksudnya zaman Nabi tidak diriwayatkan lepas sembahyang Nabi duduk berzikir. Tidak diriwayatkan seperti itu. Tapi tadi dah saya beritahu, Nabi ada suruh. Kalau Nabi buat semua, benda tu jadi wajib. Menurut kaedah ulama, Nabi buat semua, benda tu akan jadi wajib. Jadi gaya berfikir ini, setiap yang tak ada dalam Nabi bid'ah belaka. Maka timbul masalah. Bila kita kata benda yang tak ada zaman ni bid'ah belaka, tanpa kita sedar, dia juga melibatkan sahabat Nabi. Kalau kita kata semua benda tu yang tak ada zaman Nabi bid'ah belaka, berarti tanpa sedar kita akan membid'ahkan Sayyidina Umar, membid'ahkan Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sembahyang tarawih zaman Nabi itu tidak seperti yang dibuat oleh Sayyidina Umar, mengumpulkan orang
secara berjemaah tetapkan 20 rakaat dibuat di awal malam, itu tak berlaku zaman Nabi. Tak berlaku zaman Nabi. Jadi kalau kita kata benda ni apa yang tak ada zaman Nabi bid'ah belaka, tanpa kita sedar kita dah membid'ahkan Sayyidina Umar. Sama juga orang sembahyang Jumaat, zaman Nabi orang azan sekali je. Tapi zaman Sayyidina Osman kan masalah tertentu dua kalikan azan. Dan kekal sampai hari ni. Kekal sampai hari ni. Jadi kalau kita kata benda tu bid'ah, berarti kita dah membid'ahkan Sayyidina Osman. Baik, nak rekah cerita lagi tak banyak dah. Lagi nak khabar. Iaitu kelompok yang mensyirikkan orang ziarah kubur. Itu nak khabar tu. Mensyirikkan orang ziarah kubur, dan kalau cabang itu bertawassul. Tawassul mungkin tak saya nak sebutlah. Nak ziarah kubur je gini. Baik. Kalau kita mensyirikkan orang ziarah kubur ni tanpa kita sedar, kita juga mensyirikkan Nabi. Sebab apa? Nabi sendiri ziarah kubur. Riwayat menyebut tengah-tengah malam Nabi ziarah kubur Baqi itu, dekat Baqi, dekat rumah Nabi tu. Malam-malam hari Nabi ziarah kubur. Jadi kalau dianggap sebagai tak boleh dan syirik sebagainya, berarti Nabi sendiri pun buat benda ni. Bukan setakat tu, Nabi suruh. Zaman awal Islam, Nabi larang. Sebab apa? Kita kena tanya sebab. Sebab difahami oleh ulama kerana pemikiran orang-orang masa tu tidak, tauhidnya belum mantap, belum sempurna, belum kukuh, belum faham oleh, dibimbangi, terpengaruh dengan keberhalaan. Nabi larang ziarah kubur. Tapi di suatu ketika setelah orang Islam sudah kuat, sudah jelas kefahaman tauhidnya, kuat kefahaman tauhidnya, maka sekarang fazuruha, kata Nabi, ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukum bil maut, kerana dia mengingatkan kamu kepada kematian. Baik. Sekarang orang ziarah kubur dilabelkan sebagai menyembah kubur pula dah. Ziarah kubur dilabelkan dengan sebagai penyembah kubur. Kalau kita kata orang ziarah kubur ni sebagai penyembah kubur, tanpa kita sedar, kita telah menuduh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi besar ni, penyembah kubur. Tanpa kita sedar. Abu Ayyub Al-Ansari satu ketika pergi ziarah kubur Nabi, mekuk duduk atas kubur Nabi ni. Kerana teringatkan Nabi. Mekuk duduk atas kubur Nabi. Sehingga khalifah masa tu mari tegur dia. Tapi Abu Ayyub ni dia kata, aku mari sini bukan aku sembah latu. Abu Ayyub ke apa? Sebab khalifah tu kerana dia salah faham. Dia bukan dia bikin macam-macam. Tapi Abu Ayyub betul dulu. Bukan kerana batu ni kau mari sini. Jadi khalifah tengok rupa-rupanya orang tua ni mau mari ziarah kubur ni Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat besar Nabi. Jadi kalau kita kata ziarah kubur ni penyembah kubur, tanpa kita sedar kita dah melibatkan Abu Ayyub ni sebagai penyembah kubur, tanpa kita sedar. Jadi sebab itu apa yang dia buat ni kena tanya. Apa kefahaman dia, apa keyakinan dia, kena tanya dia. Jangan tengok yang dia buat tu, asalkan yang dia buat tu bukanlah perkara yang dilarang oleh syarak. Kalau dia minum arak, tak nak kata apa dah tu. Waktu tak nak tahu dah. Memang dia minum arak. Ini perbuatan tu tidak dilarang oleh syarak. Maka kena tanya dia. Sama juga macam orang semayang tepi Kaabah. Kena tanya dia. Mu sembah batu Kaabah ke mu sembah Allah? Dua-dua tu ada kemungkinan belaka. Sebab duduk orang semayang belakang tepi Kaabah tu memang duduk. Kau nampak Zuhir kau, memang sembah batu lah. Tapi kena tanya tuan dia tu. Tuan dia faham ke mana, itikad ke mana. Tuan dia kata, aku menyembah Allah dan menghadap kepada Kaabah sebagai syariat yang diperintahkan. Sahih. Tapi aku sembah batu Kaabah ni, sekalipun Kaabah tetap menjadi syirik. Jadi kena tanya orang. Jadi ziarah kubur satu hal. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau dia ada hajat, apa yang dia buat? Dia pergi ziarah kubur Al-Imam Abu Hanifah. Minta dengan Allah Ta'ala berwasilahkan kemuliaan Al-Imam Abu Hanifah. Kalaulah perbuatan ini syirik, tanpa kita sedar kita telah mensyirikkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Tanpa kita sedar. Rahimahullahu Ta'ala. Dan ramai lagi.
Itu saya nak kau, ini gaya berfikir. Udasa al-asnan, sufaha al-ahlam. Gaya berfikir yang sangat teruk. Akhir sekali, ni boleh. Ni betul lah. Isu tawassul. Kita minta dengan Allah Ta'ala berwasilahkan dengan sesuatu yang diharuskan. Itu masalah khilaf di antara ulama. Bila masalah khilaf ni sama ada betul atau salah, kuat atau lemah, muafakat atau tidak, tidak akan jadi iman atau kufur, tidak akan jadi syirik, sama ada tauhid atau syirik, tidak akan jadi. Sebab masalah khilaf di antara alim ulama. Ada ulama terima, ada ulama tak. Jadi kemungkinannya sama pendapat ni betul, pendapat ni salah. Pendapat ni kuat, pendapat ni lemah. Itu dia. Tidak akan jadi ni mukmin, ni kafir kalau masalah khilaf. Dan kaedah usul fiqh, bila masalah tu khilaf, maka la yungkar, tidak boleh diingkari. Tak mau pakai cerita lain, kita tak mau terima cerita lain. Baik, implikasinya apa? Saya tak mau tengok dari segi tu. Ni akhir sungguhan. Contoh akhir saya lah. Saya kalau orang tak mau terima masalah ni, tak apa, bukan mesti terima. Cuma kita tak senang lah, rasa tak sedap bila ada orang mengaitkannya dengan syirik dan kufur. Sebab apa? Sebab tanpa dia sedar, kalau dia kata orang tu bertawassul syirik, tanpa dia sedar, dia menuduh Nabi juga syirik, kerana itu diajar oleh Nabi. Dan dia akan tuduh sahabat juga syirik sebab itu dibuat oleh sahabat. Yang Nabi ajar apa benda? Nabi ajar. Ini hadis selalu saya sebutlah. Nabi kata Allah Ta'ala ni ada para malaikat yang selain daripada hafazah. Mereka ni tugas dia duduk catat daun-daun kering jatuh. Daun-daun kering jatuh. Lalu kata Nabi, apabila seseorang kamu itu ditimpa kesusahan, فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ أَرْجَةً, kesulitan, kepayahan, fi ardi falah, di tanah lapang, tempat tak ada orang. Kalau di negara Arab, padang pasir lah, tak ada orang. Pak kita dalam rok lah, dalam hutang, tak ada orang. Bila seseorang itu ditimpa kesusahan, apa Nabi ajar? Nabi ajar ke dia, kepada orang yang menghadapi kesusahan ini, Nabi suruh dia kata apa benda? A'inu ibadallah. Tolonglah wahai hamba Allah. Tolonglah wahai hamba Allah. Yang diminta tolong tu dengan makhluk yang mendengar. Dalam bahasa mudah ke, wahai makhluk-makhluk yang dengar suara aku ni, tolonglah aku menurut kadar yang Allah Ta'ala beri kemampuan kamu. Itu bukan bererti dia beriktikad bahawa makhluk ini boleh tolong. Jadi kena tanya iktikad dia dulu, apa pegangannya, apa kepercayaan. Jadi kalau kita minta tolong atas keyakinan tauhid kita bahawa tidak ada penolong melainkan Allah, kemudian kita minta tolong dengan makhluk ni atas dasar wasilah yang diharuskan oleh syarak, yang diajar oleh Nabi, maka tak ada mengapa. Tapi kalau kita intikad makhluk yang kita minta tolong ni dengan ain dia tu, dengan autoriti dia tu boleh tolong, memang kita syirik. Jadi kena tanya orang yang buat dulu. Jadi kalau kita kata istighasah ni syirik, tanpa kita sedar, kita menuduh Nabi ajar ajaran syirik. Tu saya nak elok. Kalau orang tak mahu terima masalah ni, jangan terima, sudahlah. Tapi jangan, kena ingat tadi tu, kalau dia tu dia mudah-mudah mensyirikkan tanpa sedar, dia betul menuduh Nabi mengajar ajaran syirik. Dan sahabat melakukannya. Sahabat melakukannya. Bilal bin Haris Al-Muzanni mari ke kubur Nabi zaman Sayyidina Umar. Kemarau panjang. Mari ke kubur Nabi, Nabi mati dah ni. Saya nak sebut kisah ni, saya tak mahu kisah Al-Utbi disebut oleh Al-Qurtubi, itu kisah lain lagi. Nak kabarnya bukan seorang sahabat buat kerja ni. Bilal bin Haris Al-Muzanni mari ke kubur Nabi. Apa dia kata? Nabi wafat dah. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik innahum qad halaku. Tolonglah minta ujang kepada umatmu ini. Mereka ni binasa dah, kemarau panjang. Jadi kalau kita kata benda ni syirik, berarti kita telah menuduh sahabat Nabi terlibat dengan syirik. Sebab tu kena tanya dia, kenapa dia buat gitu? Apa etikad dia? Apa pegangan dia? Kalau dia yakin bahawa pertama sekali tidak ada yang dapat menolongkan hujang melainkan Allah,
Tidak ada yang mustajabkan doa mereka dengan Allah, dan makhluk ni wasilah yang diharuskan, dan mereka faham keadaan ni, tak ada masalah lah. Jadi yang kita kena betulkan kefahaman orang, bukan mensyirikkan, tapi betulkan kefahaman. Sebab tanpa kita sedar, kita akan tuduh sahabat-sahabat Nabi terlibat dengan syirik. Lalu di malam hari, Bilal bin Haris al-Musanni ni, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi pesan ke dia, pertama sekali menyampaikan salam kepada Sayyidina Umar. Yang kedua, mukabur bahawa kamu ni, umat ni, manusia ni akan diturunkan hujan. Yang ketiga, mau pesan khusus kepada Sayyidina Umar supaya melayani umat dengan baik. Al-Qais, Nabi pesan. So, kabar Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar dengar, nangis dia. Dan kita tahu, kalau orang mimpi jumpa Nabi ni, tak ada kemungkinan lain dah. Sah Nabi. Lebih-lebih lagi sahabat tu dia kenal Nabi, dia pernah tengok Nabi. Jadi datang dalam mimpi itu bukan lain lagi dah. Kerana jaminan hadis Nabi, fa inna syaitana la yatamassalu bi. Syaitan tu tak akan berupa dengan rupa aku, kata Nabi. Jadi saya nak kabarnya bahawa ulama kita dulu, mereka ini berkhilaf pendapat, tapi mereka ada adab. Tak sampai tahap mereka mensyirikkan yang berlawanan pendapatnya, mengkafirkan yang berlawanan dengan sikap pendirian dia, apatah lagi membid'ahkan. Asalkan masalah tu masalah ilmiah yang ada dalil dia, ada sandaran dia, ada hujah dia, orang panggil khilaf yang muktabar. Selagi masalah khilaf muktabar, mereka berlapang dada. Tapi hari ini timbul nyakit saya kata dia. Melawan pendapat dia, bid'ah. Lawan sikap dia, syirik. Lawan pendirian dia, kafir. Na'udzubillah. Ini sikap-sikap yang timbul penyakit di zaman-zaman terkemudian. Jadi mungkin saya janji tak boleh canggah dah janji. Siapa sungguhlah. Sekalipun saya rasa memadai lah. Sekalipun dalil-dalil itu mungkin 1-2 saja, tapi saya cukup lah untuk saya sampaikan kali ini. Jadi kesimpulan mudahnya nak beritahu bahawa kita ini pertama sekali kena mengaji. Kena belajar ilmu. Yang kedua, kena usaha supaya jiwa kita ni dibersihkan. Kalau tidak, ilmu kita itu akan menjadi beban kepada kita, akan merosakkan kita kerana pengaruh hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Sekian dah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.